Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Syawal dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 4 akan menerangkan konsep-konsep yang penting bagi teori perkembangan kognitif Jean Piaget dengan ringkas dan cadangan bagaimana guru boleh mengaplikasikan teori kognitif ini di dalam bilik darjah. Sebelum mulakan pembentangan, saya akan mengenalkan ahli kumpulan 4 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Izzati bersama sahabat-sahabat lain iaitu Nur Farhana, Nur Sabrina, Nur Hadirah, Zaidah Syairah, Nur Fatin dan juga Nur Syafiqah. Baik, kita akan mulakan dengan pengenalan siapakah Jean Piaget ini. Nama penuh beliau ialah Jean Piaget William Fritz Piaget yang mana beliau merupakan seorang ahli biologi yang terlatih sebelum menceburi bidang sebagai ahli psikologi pada tahun 1920-an. Hal ini berlaku kerana beliau sudah mula timbul minat untuk membuat kajian terhadap psikologi kognitif dan perkembangan, khususnya bagi perkembangan kognitif kanak-kanak. Jadi banyaklah usaha-usaha dan juga sumbangan beliau dalam idea-idea perkembangan kognitif kanak-kanak. Menurut beliau juga, proses pemikiran kita sebagai manusia ni sentiasa berubah daripada mula kita lahir sehinggalah mencapai kematangan. Dan ini berlaku sebab kita sebagai manusia akan sentiasa cuba nak faham dan mengadaptasi iaitu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Beliau telah meninggal dunia pada 17 September 1989 di Geneva. Seterusnya kita akan masuk pula kepada konsep utama teori kognitif John Piaget. Salah satu konsep utama dalam teori kognitif John Piaget adalah skema. Apa itu skema? Pada pandangan Piaget, skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Skema merangkumi aspek mental dan fizikal yang terlibat dalam pemahaman dan pengetahuan, dan ia dikategorikan sebagai pengetahuan yang akan membantu dalam proses menafsirkan dan memahami dunia. Seperti seorang bayi yang baru sahaja lahir, ia mempunyai skema umum dan semakin membesar bayi tersebut, semakin besar skema yang diperoleh. Contohnya, skema sedia ada pada bayi yang baru lahir adalah menghisap susu dan menggenggam. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya akan dihisap. Hal ini disebabkan bayi tersebut mempunyai satu skema, iaitu menghisap. Selain itu, skema turut ditafsirkan sebagai proses menyusun pengalaman yang diperoleh melalui minda. Seperti pengalaman berlaku, maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk mengubah suai, menambah atau mengubah skema yang ada sebelumnya. Sebagai contoh, kanak-kanak mungkin memiliki skema tentang jenis haiwan seperti kucing. Jika pengalaman kanak-kanak tersebut adalah dengan kucing kecil, mereka mungkin akan percaya bahawa semua kucing itu kecil, berbulu dan memiliki 4 kaki. Misalnya, kanak-kanak tersebut bertemu dengan seekor kucing yang lebih besar, kanak-kanak akan mengambil maklumat baru ini, mengubah suai skema yang sedia ada untuk memasukkan pemerhatian baru ini. John Piaget percaya bahawa manusia terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan saat mereka menerima informasi baru dan mempelajari hal-hal yang baru. Seterusnya adalah adaptasi yang terbahagi kepada dua iaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi merupakan salah satu dari aspek perkembangan personaliti menurut teori Jean Piaget. Asimilasi adalah proses apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan menyesuaikan pengalaman dengan skema sedia ada. Sebagai contoh, kanak-kanak yang baru mengenal huruf, mereka mungkin mengatakan huruf B adalah huruf D. Tetapi melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema yang sedia ada. Akomodasi pula adalah proses apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dengan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. Sebagai contoh, kanak-kanak sudah dapat mengenal dan membezakan antara huruf B dan huruf D.
Seterusnya, menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui 4 peringkat ini. Pertama adalah peringkat sensorimotor, iaitu bayi berumur bawah 2 tahun yang mana mereka menggunakan deria dan fizikal untuk mempelajari persekitarannya. Bayi menggunakan mulut untuk merasa sesuatu objek dan mengkoordinasi mata dan tangan bagi mencapai sesuatu objek. Contohnya, memasukkan jari lalu menghisap membuatkannya merasa puas. Jadi demi mencapai kepuasan, mereka berulang-ulang melakukan tindakan itu. Selain itu, kanak-kanak mula mempunyai pemikiran logik. Contoh, mereka akan dapat mengatur skema-skema mudah seperti mengeluarkan barang daripada sebuah bekas yang tertutup. Kanak-kanak juga mula meniru pergerakan manusia lain dan mula memahami konsep pengekalan objek, iaitu mengetahui objek itu wujud walaupun tidak kelihatan. Kedua, peringkat praoperasi berlaku antara umur 2 hingga 7 tahun yang mana kanak-kanak mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru. Cenderung menggunakan simbol seperti perkataan, gambar atau mainan untuk mewakili objek, orang atau peristiwa yang dialami. Contoh, kanak-kanak 2 hingga 3 tahun sebut buku atau menggunakan gambar untuk mewakilkan imej sebenar buku. Selain itu, kanak-kanak mengembangkan kebolehan bercakap dan menggunakan imajinasi dengan bermain dan melakukan watak. Walau bagaimanapun, mereka cenderung untuk terperangkap dalam pemikiran egosentrik, di mana mereka menganggap bahawa semua orang melihat dunia dari perspektif yang sama seperti mereka. Contoh, mereka percaya bulan sentiasa mengekori mereka semasa mereka menaiki kenderaan. Selain itu, mereka mungkin mempunyai pemahaman terhad tentang prinsip logik seperti pemeliharaan, iaitu idea bahawa kuantiti atau sifat sesuatu objek kekal sama walaupun bentuk atau susunan fizikalnya berubah. 3. Operasi konkret, iaitu kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun yang mana mereka boleh berfikir secara logik walaupun masih terikat dengan situasi konkret. Mereka sudah boleh menguasai prinsip asas konsep seperti prinsip identiti, ganti rugi dan keterbalikan. Prinsip identiti ni mereka tahu jika tiada penambahan atau pengurangan bilangan objek, maka bilangannya tetap sama walaupun bentuknya berubah. Prinsip ganti rugi pula, mereka tahu perubahan dari satu aspek ke aspek yang lain. Manakala prinsip keterbalikan, mereka boleh mengulang proses yang berlaku kepada keadaan yang asal. Contohnya, jika air di dalam cawan dituang ke dalam gelas yang lebih tinggi dan tirus, mereka dapat tahu bahawa kuantiti air tersebut masih sama. Selain itu, kanak-kanak dapat mengelaskan objek mengikut warna, saiz dan sebagainya. Mereka juga boleh melakukan proses menyusun secara bersiri, iaitu susunan secara menaik dan menurun. Terakhir, peringkat operasi formal, iaitu kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh melakukan andaian dan jangkaan berdasarkan fakta. Pemikiran mereka juga tidak lagi tertumpu kepada objek konkret semata-mata, namun boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis. Sebagai contoh, mereka boleh memberi idea kepada punca kemalangan jalan raya. Selain itu, kanak-kanak sudah boleh berfikir secara abstrak, iaitu menyelesaikan masalah matematik melibatkan abstrak, dan sistematik, iaitu memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Seterusnya, egosentrik remaja juga telah timbul yang mana mereka lebih fokus kepada idea dan pemikiran mereka sendiri dan susah menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak juga boleh melakukan hipotesis dan mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah, menakul secara induktif dan diduktif yang mana mereka berfikir dari aspek yang khusus kepada yang lebih umum dan sebaliknya. Contohnya, mereka dapat memberikan kesan pencemaran sungai pada masa akan datang berdasarkan pencemaran sungai yang ada pada masa sekarang. Cadangan pertama ialah mengaplikasikan pentaksiran formatif dalam bilik darjah. Pentaksiran formatif merupakan pentaksiran sistematik yang dijalankan secara berterusan bagi menambah baik pengajaran guru dan pembelajaran murid. Semasa proses PDP, guru dapat menjalankan pelbagai aktiviti dalam pentaksiran formatif seperti role play, pembentangan dan lain-lain. Ini memberi peluang kepada guru untuk memahami tahap kebolehan, keupayaan kognitif dan skema murid di samping mewujudkan pembelajaran yang kreatif.
Cadangan kedua ialah pembelajaran berasaskan projek. Melalui kaedah ini, tahap pengetahuan murid mengenai sesuatu konsep dapat ditingkatkan dengan menjalankan pembelajaran secara langsung dan berinteraksi secara aktif dengan persekitaran mereka. Guru berperanan sebagai pembimbing, manakala murid berpeluang untuk menjalankan projek, merancang dan melaksanakan eksperimen, membuat pengamatan dan berinteraksi dengan bahan pembelajaran. Jadi, proses ini dapat mencabar pemikiran murid, mendorong mereka meluaskan skema kognitif dan menggabungkan pengetahuan baru melalui asimilasi dan akomodasi. Cadangan yang seterusnya adalah persekitaran bilik darjah yang kondusif yang dapat meningkatkan skema murid melalui proses asimilasi atau akomodasi sepanjang pembelajaran. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria yang difokuskan seperti perabot, alatan, ruang pembelajaran, teknologi, cahaya, warna dan kualiti udara. Sebagai contohnya kriteria perabot iaitu penyusunan meja berasaskan watering hole terhadap murid. Fasa operasi konkret dapat menggalakkan kolaborasi dan interaksi sosial murid dalam kumpulan kecil. Manakala penggunaan warna asas bumi dan gabungan pencahayaan semula jadi terhadap murid fasa praoperasi dapat mempengaruhi perasaan, tingkah laku, fokus dan keselesaan untuk mengadaptasi pengalaman baharu. Cadangan yang terakhir ialah penggunaan BBM yang berkesan sama ada berbentuk elektronik, bukan elektronik dan bercorak alam sekitar yang memenuhi prinsip asas pelaksanaan BBM iaitu menepati peringkat perkembangan murid, menepati standard kurikulum, lebih praktikal, menarik, mudah alih dan kos penghasilannya yang berpatutan. Pelaksanaan BBM ini menjadi daya penarik kepada murid pelbagai peringkat kognitif untuk memahami asas konsep pembelajaran dengan lebih kekal. Seterusnya ialah pembelajaran berpusatkan murid. Kaedah ini untuk memperlihatkan keupayaan seseorang murid untuk berinteraksi, bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran. Maksud kepada pembelajaran berpusatkan murid ialah pelajar bertanggungjawab ke atas pembelajarannya dan melibatkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan memantau keadaan pelajar manakala pelajar menentukan sumber dan mencari bahan pengajaran mereka sendiri. Melalui kaedah ini, guru harus mengelak daripada berperanan sebagai penyampai maklumat sepenuhnya. Hal ini untuk membantu kanak-kanak tersebut untuk berfikir dan menggunakan daya pemikiran mereka sendiri secara kreatif dan kritis. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget mempunyai banyak kepentingan dalam pembelajaran dan membantu guru dalam memahami setiap pemikiran serta kemahiran yang dimiliki oleh setiap murid. Hal ini kerana perkembangan murid adalah berdasarkan persekitaran, biologik, genetik, sosial, fizikal dan juga emosi. Kepentingan teori ini juga dapat membentuk generasi baru yang lebih berpengetahuan dan berfikiran kritis dan juga kritis. Di mana teori ini dapat membantu guru untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran serta pengajaran yang lebih berkesan. Jadi jelaslah teori ini dapat membantu guru untuk meneliti dan memerhati setiap tingkah laku dan keperluan untuk membantu murid dalam proses pembelajaran mereka.